Misalnya hari ini kita dapat dua berita sedih. Satu sedih, satu amat sedih. Adapun berita pertama sedih bila kapal terbang kita ditembak dekat kawasan Ukraine, yang menyebabkan 280 orang dikhawatiri mati semuanya. Saya tengok Al Jazeera tadi, lihat mayat bergelimpangan. Dan proses menyelamat itu diganggu kerana berlaku konflik antara pro-Rusia dengan tentera Ukraine. Pagi tadi juga berita yang paling sedih lagi ialah operasi besar-besaran Israel laknatullahi alaih pada negara Islam Filastin. Mereka masuk segenap arah darat, udara dan lautan. Pengumuman yang tidak berhenti-henti kerana dah keluar satu qarar atau satu keputusan untuk menyerang Gaza habis-habisan dengan jumlah tentera 48,000 orang yang lengkap dengan segala senjata dan lengkap dengan sokongan antarabangsa untuk menyerang sebuah negara yang naif, yang dhaif, yang mereka hanya boleh berkata, dan demikian juga kita berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah pasti membantu orang-orang yang beriman. Maka ini berita yang jauh lebih sedih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersama dengan saudara-saudara kita di Filastin, dan Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh agama kita yang senantiasa siang dan malam ingin menganiaya dan menzalimi dan juga membuli orang-orang Islam yang lemah. Namun kita yakin tuan-tuan sekalian, pada bulan Mubarak, Ramadan Al-Mubarak yang telah terpahat sejarah yang panjang, kemenangan demi kemenangan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang Islam. Ketika mana mereka merasakan mereka begitu kuat, mereka lupa Allah Ta'ala itu lebih kuat. Ketika mana mereka merasakan perancangan mereka itu begitu hebat, maka Allah Ta'ala berkata, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan perancangan, dan di sisi Allah ada perancangannya, dan Allah Ta'ala sebaik-baik dalam merancang suatu perkara. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita umat Islam tidak pernah menjatuhkan tangan kita untuk mendoakan kepada mereka dalam waktu-waktu yang mustajab, dalam waktu-waktu yang Allah Ta'ala menjanjikan pengkabulan doa. Allah Ta'ala menjanjikan bahawa siapa-siapa sahaja yang menyeru dan memohon kepada Allah akan dimustajabkan. Dan kita pasti akan menggunakan seluruh peluang ini, seluruh waktu yang penuh berkat ini, untuk mendoakan buat saudara-saudara kita, orang-orang Islam di Filastin khususnya, pada pejuang Hamas khususnya, dan orang-orang yang membantu mereka baik dengan harta benda atau dengan semangat ataupun dengan doa. Dan kita mendoakan supaya kita semua dihimpunkan bersama para syuhada, walau kita tidak berperang bersama mereka, tetapi jiwa dan hati kita bersama mereka. Dan kita yakin apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala syahadata bisidqi, man sa'ala Allah syahadata bisidqi, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firashi. Sesiapa yang berniat, berazam untuk mati syahid dengan benar, walaupun dia tidak mati syahid, Allah Ta'ala akan menghimpunkan bersama dengan orang-orang yang mati syahid. Dan tuan sekalian, kita masih ingat ucapan Umar Al-Khattab ketika mana mereka melihat, orang-orang kafir melihat kematian orang Islam sama sebagaimana kematian mereka. Musibah yang menimpa orang Islam sama dengan musibah yang menimpa mereka. Umar Al-Khattab bangun menjawab di dalam peperangan Uhud, yang masih menjadi ingatan umat Islam, masih menjadi ingatan bagi orang-orang yang menyelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar Al-Khattab bangunlah berkata, tidak sama qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Orang-orang yang mati di kalangan kami masuk syurga, dan orang-orang yang mati di kalangan kamu masuk neraka. Itulah perbezaannya. Ya, kita semua akan mati. Pada pejuang dan yang jahat juga akan mati dalam peperangan, itulah hukumnya. Tetapi suatu perbezaan yang cukup terang yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman, yang mati di kalangan kita tempatnya syurga, yang mati di kalangan mereka tempatnya ialah jahannam, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itu kita tidak bimbang. Manusia tuan-tuan lambat launnya akan mati, apa cara sekalipun. Sama ada mati di medan peperangan atau mati dalam mana-mana keadaan, mereka pasti akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kita keprihatinan, mengajar kita untuk mengambil cana, mengambil peduli apa yang berlaku pada saudara kita. Yang kita bercakap tentang hal jual beli pun kena fikir keuntungan saudara kita. Apatah lagi perkara yang melibatkan kezaliman pada saudara-saudara kita. Maka kita mesti berfikir dan mesti mendoakan. Yang saya katakan tadi bahawa umat Islam mesti jangan jatuhkan tangan mereka pada bulan ini. Untuk terus berdoa. Pada setiap solat sunat mereka, solat fardu mereka. Dan waktu-waktu yang mana Allah kurniakan kemustajaban doa. InsyaAllah ta'ala.